Assalamualaikum Ustaz. Dalam mempertahankan agama dan bangsa, apakah hukumnya bila bangsa kita bangkit dan memerangi musuh agama di Selangor? Oh, yang ni soalan presis ni. Baik. Yang pertama, ingat Islam dia ada jati diri dia. Islam larang kita daripada mengutuk mana-mana agama, bahkan bangsa pun. Kerana bangsa itu Allah yang cipta. Bila kita kutuk bangsa, kita telah mengutuk benda yang Allah cipta. Jangan dikutuk bangsa. Jangan dikutuk bangsa dan jangan dimainkan isu bangsa. Saya pun tak suka mainkan isu bangsa. Kita yang Melayu ni, kita tak tahu pun kita dilahirkan Melayu. Dan kalau boleh dibuat pilihan, mungkin kita nak lahirkan dalam keadaan anak Mak Saleh barangkali. Kalau dipikir, kalau hang nak lahir jadi apa? Mak Saleh ke, orang Arab ke apa, mungkin kita fikir. Tapi kita lahir-lahir dah Melayu dah. Allah yang ciptakan kita, dilahirkan kita Melayu. Sama dengan orang Cina, dia pun tak tahu dan dia nak ke dia tak nak, Allah lahirkan dia daripada bangsa Cina. Orang India pun sama. Ayat ini sebagai asas dia. Ya ayuhan nas, Allah kata wahai manusia. Allah tak kata wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini amat istimewa kerana Allah mengatakan wahai manusia. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum, kami jadikan kamu wahai manusia, min zakarin, lelaki, wa unsa, perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu berpuak-puak, berbangsa-bangsa. Asasnya apa? Lita'arafu, untuk kamu saling kenal mengenali, hormat menghormati. Kita hormat saudara kita yang non-muslim, yang muslim atau non-muslim yang datang daripada bangsa yang lain, baik dia Cina ke, baik dia Iban ke, baik dia India, kita hormat asas sebagai manusia. Menghormati manusia sebagai ada nilai insani. Kalau binatang pun disuruh kita hormat, ini kan pula pada manusia. Dalam bab ni Islam jelas. Islam wajib menghormati mana-mana orang. Sehingga mayat seorang jenazah, seorang Yahudi yang dibawa di hadapan Nabi SAW, Nabi bangun berdiri. Ditanya, ya Rasulullah, orang Yahudi kenapa berdiri? Bukankah dia adalah manusia? Manusia layak untuk dihormati pada waktu itu ni. Baik, maka kita boleh. Tapi bila mana mereka mencerca agama kita, bila dia cerca agama kita, jawab dengan hujah, kerana Islam itu berdiri dengan hujah. Jangan dijawab dengan sentimen politik ke, sentimen bangsa ke, sentimen emosi. Yang ni jangan. Islam tak suruh kita. La dharara wa la dhirar. Jangan melakukan kemudaratan pada orang, dan juga orang tak boleh melakukan kemudaratan kepada kita. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Siapa yang musuhi kamu, musuhi mereka sebagaimana mereka musuhi kamu, tetapi ada had dia. Di sana ada neraca dakwah, ada neraca hukum. Seorang Yahudi datang jumpa Nabi SAW. Ni soalan ni dia tanya ni, apa kita nak buat ni? Bila bangsa kita ni bangkit lawan balik satu bangsa ini yang lawan kita. Oh, yang ni tu yang kita kata bahaya Mesih ni. Tu dia kena jawab dengan elok. Baik, seorang Yahudi datang maki hamun Nabi SAW. Apa dia kata? Assalamu alayka ya Muhammad. Mati engkau wahai Muhammad. Nabi SAW seorang insan yang mempunyai jiwa yang tenang. Apa dia kata? Wa alaik. Jawab dengan lembut. Apa dia makna wa alaik? Engkau pun sama. Kau cakap aku mati bukan? Engkau pun sama akan mati. Almarhum Tok Guru Ni Aziz, ada seorang datang buat provok dekat dia. Ni Tok Guru sesat, kawan dengan Cina, bla 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 bla, kafir sekan. Aku tak nak salam dengan kau. Kata orang ni lah. Tok Guru Ni Aziz kata, kau tak salam dengan aku pun tak salam dengan kau. Habis, kemudian dia terus berjalan. Cukup dekat tu. Kalau nak balas sikit saja. Jangan lebih daripada apa yang dia buat. Bila Yahudi ni cerca Nabi, Nabi kata, engkau pun akan mati. Engkau pun sama. Wa alaik, ke atas engkau juga mati. Aisyah radhiyallahu anha yang duduk dekat Nabi SAW, dia tak puas hati. Awak jawab sikit sangat. Orang macam ni mau maki hamun dia. Aisyah jawab perang, matilah engkau, celaka engkau, laknat Allah ke atas engkau. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, wa iyyaki bil unuf. Jangan kasar, jangan ganas, jangan melampau. Jangan melampau. Kata Aisyah, ya Rasulullah, dia maki engkau, takkan aku nak duduk diam? Kata Nabi SAW, bukankah aku telah menjawab? Pengajaran daripada hadis ini, bila orang melakukan sesuatu benda, balas sama dengan dia, cukup kalau nak balas. Ataupun kurang daripada dia, boleh. Ataupun yang paling terbaik, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berdebatlah dengan mereka dengan baik. Bersoal jawablah mereka bil ahsan, dengan cara etika adab yang baik, kerana di sana terletaknya akhlak Islam.
Sebab tu larangan untuk mencemuh rumah ibadat dia, larangan merobohkan rumah ibadat mereka, larangan untuk mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Kerana bila kita cerca Tuhan mereka, mereka akan mencerca Tuhan kita balik. Bab ini kena bawa dengan cantik. Kita tak boleh tunjuk kekerasan. Ya, nak ikut geram macam-macam boleh geram. Tapi bukan itu caranya. Islam tak ajar kita untuk kita katakan melakukan provokasi, berbalas contohnya di dalam Facebook tempat tak sesuai. Ya, saya faham. 2-3 hari lepas ada keluar seorang satu video, dia kutuk kita kau-kau punya dalam YouTube kan, dalam video dalam Facebook kan. Dia kata anggaplah manusia sewil dan gila ni ada berlaku. Di kalangan kita pun ada kepala tak tentu pasal macam ni, di kalangan mereka pun sudah pasti ramai. So jangan kita terpengaruh dengan benda-benda yang macam tu. Kadang-kala ada sengaja. Di Malaysia ni saya duk tengok, kalau kita tak cerdik kita habis. Ada orang ketiga, yang ni kita panggil batu api. Biasanya batu api ni bila dia keluar bila berlaku sesuatu isu, akan keluar beberapa orang yang akan createkan isu perkauman, isu-isu ni. Yang ni yang kita kena cerdik, jangan dilayan provokasi dari sudut perkauman tu. Kita bukan baru duduk kat dalam negara yang berbilang kaum ni, kita dah lama sangat. Maka rugi kita tak ambil peluang ni untuk ditukarkan yang negatif itu menjadikan positif, akhirnya memenangkan Islam. Nilai Islam tu akan dapat dilihat berbanding dengan cara kita gunakan cara yang kekerasan, yang menunjukkan orang Islam itu yang memang betul sebagaimana apa yang mereka sangkakan, iaitu ganas. Baik.